Baik, kita berada pada muka surat 284 pada bab yang baru, bab yang ke-49, babu maja'a fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang sifat pemalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahanni lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah SWT. Syukur kita pada pagi duha yang berbahagia dihimpunkan lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita berada pada muka surat 284 pada bab yang baru, bab yang ke-49, babu maja'a fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang sifat pemalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mempunyai sifat malu yang amat sangat, ya. Dan ini adalah suatu kesempurnaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan baginda adalah seorang pahlawan yang berani, pendekar yang handal, seorang yang mempunyai kekuatan yang hebat, gagah perkasa, ya. Baginda adalah pahlawan yang hebat, seorang yang sangat berani, yang sedikit pun tidak gentar, tapi dalam masa yang sama mempunyai sifat malu yang sangat malu. Seorang pemalu yang sangat malu, ya.
Sampai sangat malunya Rasulullah ni. Para sahabat senang nak detect baginda ni, wajah baginda ni sedang marah ke, sedang gembira dengan suatu perkara ke, sedang segan dengan suatu perkara ke, tak gemar dengan satu benda ke. Mudah dilihat daripada riak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Macam anak kita, kalau anak kita perempuan yang pemalu tu, gesture dia sikit kita dah tahu dia suka ke tak suka benda tu. Tak gitu. Yang jenis pemalu lah, yang tak pemalu tu susah juga nak detect. Tapi perempuan ni pada asalnya sebenarnya memang pemalu. Sebab tu di dalam kitab untuk anak dara, untuk anak dara ni apabila pinangan masuk, ni anak Pak Leman masuk Minang, kamu nak tak ni dengan anak dia? Tu tanda setuju ke tak setuju tu? Untuk anak dara? Setuju. Senyap ni. Zaman sekarang dah lain dah. Pening zaman sekarang ni. Suatu yang dah jadi fitrah wanita. Zaman sekarang ni dia dah pincang. Baik, dalam kitab juga menyebutkan bahawa untuk janda, lain pula caranya. Ni anak Pak Seman ni, masuk Minang, kamu nak tak? Dia kena cakap, nak ke tak nak? Dia nak ke tak nak? Kena ungkapkan. Dulu orang Melayu kita ni, anak dara kan dipingit. Anak dara, anak dara dipingit, anak dara pingitan. Orang zaman sekarang tak faham apa pingitan tu. Sebab kita dah sekolah pun dah bercampur aduk. Dah bercampur-campur. Jadi tak faham apa maksud pingitan. Baik. Hadis yang pertama bab ini, Abi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan hadatsana Abu Daud hadatsana Syu'bah. Daripada Qatadah berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Utbah meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi SAW sangat pemalu daripada anak dara di persembunyiannya. Pendek kata, lebih malu daripada anak dara pingitan lagi. Itu persembunyiannya tu. Anak dara yang dipingit, anak dara yang dijaga, maruahnya dijaga. Tak senang-senang nak kasih dia intermingle dengan boys, bertepuk tampar dengan boys, bersukan ria dengan boys, tetapi dipingit, dijaga. Tubuh badannya dijaga, auratnya dijaga. Kadang-kadang sepupu dia sendiri pun tak kenal. Sepupu sendiri pun tak kenal. Sebab sepupu dikira sebagai ghair mahram. Jadi orang yang jaga anak dara betul-betul, sepupu sendiri pun tak kenal anak dara dia. Tengok kisah Tun Mutahhim Melaka. Sultan Tun Mutahhim ni kan bendahara Melaka. Kita tahu sistem bendahara ni dia biasanya pakcik kepada sultan yang current. Sekarang ni dah tak ada sistem bendahara tu, dah tak ada sangat lah, sebab bila British datang dia gantikan institusi bendahara tu dengan resident, sebagai resident British, penasihat raja dalam hal ehwal yang tertentu. Jadi dulu check and balance dalam tempat kita ni biasanya bendahara ni dia juga adalah keturunan raja, tapi biasanya dia akan lebih senior daripada sultan yang dilantik. Dia pakcik lah, dia jadi pakcik. Biasanya raja dahulu mesti ada adik-beradik dia yang lain. Adik-beradik dia tu layak untuk jadi bendahara. Boleh jadi penasihat kepada anak saudara dia tu yang jadi sultan. Jadi Tun Mutahhim ni dia ada anak nama Tun Fatimah.
Ya. Tun Fatimah membesar, dipingit oleh Tun Perak sampai Sultan sendiri tak tahu dia ada sepupu Tun Fatimah ni. Sultan Mahmud tu Sultan Melaka lah waktu tu. Ya. Sampailah pada suatu ketika dia ternampak sepupu ni bila dah besar, dia ternampak cantik anak Tun Mutahhir ni. Ya. Dia pun minat dengan Tun Mutahhir, dia minat dengan Tun Fatimah tu. Tapi Tun Mutahhir, Tun Fatimah waktu tu dah ada suami. Ya. Somehow Sultan Mahmud nak juga, suka juga. Somehow dia pun marah juga, dia gerampi dengan Tun Mutahhir ni, kenapa daripada awal tak bagi tahu ada anak cantik macam ni. Ya. Tapi kemudian beliau hantar suami Tun Fatimah tu pergi perang ke dan sebagainya, berlaku pembunuhan, terbunuh, suaminya terbunuh, somehow Tun Mutahhir pun terbunuh, kemudian abang Tun Fatimah pun terbunuh. Jadi Sultan Mahmud berkahwin dengan Tun Fatimah. Kemudian berlakunya gejolak Melaka yang sangat hebat, ya, sehingga di tangan Sultan Mahmud itulah di Kesultanan Melaka yang berpusat di Bandar Hilir itu jatuh di tangan Portugis 1511. Sultan Mahmud larilah ke tempat lain sebab jajahan Melaka ni luas. Ya, dia ambil Bandar Hilir, dia ambil banyak lagi jajahan dia. Riau, Johor, Kota Tinggi, Sedili, semua bawah Melaka lagi. Ya, dia cuma pindah pusat je. Jadi Sultan Mahmud ni bergeraklah ke Riau, ke Kampar. Ini semua kawasan Melaka. Kesebahagian daripada Indonesia pun masih di bawah jajahan Melaka waktu tu. Sebab Melaka ni suatu yang luas, besar. Ya. Sebahagian daripada Johor pun, Johor memang bawah Melaka. Ya. Tangkak. Yang diambil Portugis tu bukan seluruh Melaka, ya. Bukan Melaka yang zaman sekarang. Dia ambil Bandar Hilir je, yang bandar pelabuhan tu sahaja. Yang tepi laut tu sahaja. Dia nak kawal tu je, dia nak kawal Selat Melaka. Nak ambil rempah rantus dan sebagainya. Kawal perdagangan. Kemudian Sultan Mahmud, dia menyesal apa yang dia buat pada keluarga Tun Fatimah. Ya. Akhirnya dia tak ada selera untuk nak pegang tampuk pemerintahan. Jadi dia banyak beruzlah. Dia banyak habiskan saki-baki. Walaupun kita dengar di tangan Sultan Mahmud lah Melaka jatuh di tangan Portugis, tapi kita tak tahu apa yang terjadi pada Sultan Mahmud tu setelah dia keluar daripada Melaka. Ya. Tidak heran, tidak pelik kalau beliau tu kemudian menjadi seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kehidupan beliau penuh dengan kezuhudan. Selepas itu, beliau hanya beristighfar, bertaubat, hanya beribadah kepada Allah SWT. Sehingga yang membantu beliau dalam menguruskan urus tadbir negeri Melaka adalah Tun Fatimah itu sendiri. Tun Fatimah walaupun seorang wanita tapi mempunyai darah bendahara, darah bangsawan. Jadi beliau tahu selok-belok macam mana nak tadbir. Sebab tu Tun Fatimah di tempat kita panggil sebagai Sri Kandi. Seorang yang menghadapi pelbagai cubaan daripada suaminya sendiri, tapi beliau banyak bersabar di dunia ni. Sudah tentu di akhirat beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Buka kisah Sri Tun Fatimah, kita akan lihat betapa besarnya jiwa seorang wanita Melayu ini. Ya, sebab tu kita dalam sejarah Melayu kita panggil beliau sebagai Sri Kandi Islam di alam Melayu. Tun Fatimah binti Tun Mutahhir. Itu 500 tahun yang lepas. Sebenarnya mungkin zaman nenek moyang kita pun masih ada lagi budaya pingitan ni. Ya, anak dara dipingit, dijaga. Ya. Yang mana Siti Fatimah radhiyallahu anha kata hadiah yang terbaik seorang lelaki boleh beri kepada seorang wanita ataupun seorang ayah kepada anak perempuan, seorang suami kepada isterinya adalah suatu keadaan yang mana isterinya ditutupi daripada mata-mata ajnabi, ya, tidak dilihat oleh mata luar, ya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan terhadap sesuatu perkara, ia dapat diketahui melalui air muka di wajahnya. Sebab seorang yang pemalu ni dia ada riak wajah yang pemalu, ya, dengan apa
dengan riak wajah malu itu seorang dapat detect Rasulullah berkenan tak dengan satu perkara ataupun tidak. Dan selain daripada itu, ini juga adalah tanda ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dapat dikesan melalui riak wajahnya, berkenan ataupun tidak akan suatu perkara hanya berdasarkan wajah mukanya, ini tanda ketampanan Rasulullah SAW dan tanda sifat malu yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini suatu sifat yang hebat ya. Yang taklah hiaskan pada diri Rasulullah dalam keadaan seorang yang sangat berani, pahlawan, pendekar yang tak gentar sedikit pun, yang sanggup boleh bertempur di medan pertempuran, boleh bergusti dengan orang-orang kafir dan menumpaskan. Ya. Pernah dengar tak Rasulullah bergusti dengan Rukanah? Rukanah ni juara bertahan, juara tahan gusti. Tak ada siapa boleh tumbangkan dia. Jadi dia pun cabar Rasulullah. Dia kafir waktu tu. Dia cabar Rasulullah. Muhammad. Oh, hebat sangat. Gocong aku ni. Mari. Gocong dengan aku. Nak bertumbuk, bergusti. Mari bergusti dengan aku. Terah sekali tengok. Nabi Muhammad tanya, kalau aku menang macam mana? Kalau aku menang macam mana? Dia kata, nanti we will see. Dia kata, kocah dulu. Gusti dulu. Lawai dulu. Nabi Muhammad kata, okey. Nabi Muhammad pun separuh tangan je. Guna satu tangan je. Silakan. Yang dia pun nak bergusti lah. Dengan dua tangan. Rasulullah dengan satu tangan saja. Bila dia masuk saja nak tumbangkan Rasulullah lipat badan dia terus tumbang. Satu tangan saja. Ini kekuatan. Rasulullah memang tak ada siapa boleh tumbangkan pun. Datanglah 100 orang lelaki nak tumbangkan Rasulullah, tak boleh tumbangkan. Ini lagi seorang lelaki. 100 lelaki pun tak boleh tumbangkan Rasulullah. Sebab kekuatan Rasulullah luar biasa. Jadi Rasulullah kena. Jadi dia terperanjat. Tiba-tiba dia dah tertumbang. Jadi, can I request second round, Muhammad? Can I request second round? Please, tafadhal, ahlan wa sahlan. Dia pun bangun. Dia pun nak terkam Rasulullah dengan sekali lipat tangan dia, pop, kecepek. Tumbang kat situ. Dia pun all over the sudden tiba-tiba dah KO dah. Ya. Jadi dia request untuk third round. Ting ting ting. Pun sekali lipat tumbang. Dia kata dahsyat. Tak ada siapa boleh tumbangkan aku. Disebutkan bahawa kemudian Rukanah masuk Islam. Ya. Saya tak ingat Rukanah masuk Islam dan ketika itu ataupun later on ketika zaman sahabat Nabi. Tapi tak silap Rukanah eventually masuk Islam. Ya. Tak, saya nak cerita tentang kegagahan dan keperkasaan Rasulullah yang begitu hebat. Tapi dalam masa yang sama mempunyai sifat yang malu lebih mengalahkan anak dara pingitan lagi. Para sahabat sangat faham, sangat arif tentang Rasulullah. Sangat pemalu orangnya. Ya. Riak wajah Rasulullah. Sebab orang pemalu ni kita dapat tengok. Kita tengok anak dara kita yang jadi semalu tu. Ya. Orang yang tak faham sifat malu, apa hal ini? Ya. Jadi Rasulullah lebih pemalu lagi. Ya. Wajah Rasulullah. Kan, pemalu ni dapat riak wajah, mata, ya. Bagaimana tunduknya mata dan sebagainya. Itu Rasulullah. Kalau sahabat nak gambarkan Rasulullah tu lebih malu, baginda tu lebih malu daripada anak dara pingitan lagi. Kalau kita tak tahu macam mana anak dara pingitan tu, lebih kurang macam tadilah saya cuba lakonkan. Yang zaman sekarang susah nak cari example, living example susah. Adalah saki-baki tu ada. Ya. Kampung-kampung. Betul lah kalau kat kampung-kampung pun ada, betul lah.
Ya. Baik. Dan saya sentiasa tekankan bahawa Rasulullah SAW adalah pintu yang terutama untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum alam ni pun untuk kita tafakur, untuk sampaikan jiwa kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah putarkan siang dan malam, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan manusia berbilion-bilion dengan ragam yang berbeza-beza, kerenah yang berbeza-beza, perangai yang berbeza-beza, tabiat yang berbeza-beza, cop jari yang berbeza-beza, lingkaran iris di mata, kornea berbeza-beza. Ya. Tidak ada dua orang, walaupun kembar Siam, kembar Thailand, kembar Laos, Vietnam sekalipun, yang mempunyai dua cap jari dengan jalur yang sama. Hebat tak Allah Ta'ala? Walaupun kembar apa pun, cap jari lain. Ya. Sehingga dia boleh jadi identiti kita. Pergi satu dunia tak akan sama. Berapa bilion pun manusia hidup, Allah boleh putarkan kat sini je. Semua jadi lain. Bukan sebesar-besar tapak jari. Ni. On the tips of our fingers. Very small space here. At the tips of our finger. Yang menariknya, Quran, apabila Allah ceritakan tentang hari kebangkitan di hari akhirat, Allah kata, kami bangkit, kamu tak percaya aku berkuasa untuk bangkitkan manusia, hidupkan mereka setelah mereka mati, hancur tulang belulang mereka, hancur luluh. Kamu tidak percaya? Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan aku maha berkuasa, and I will resurrect every one of you until I perfect your body, until your tips of your finger. Subhanallah. Dan banyak-banyak part of our body, Allah SWT specifically mentioned the tips of our finger. We will perfect your tips of your finger. Surah Al-Qiyamah ayat 4, juzuk 29. Juzuk 29 surah Al-Qiyamah ayat 4, Allah Ta'ala specifically mention, aku bangkitkan balik kamu semua sempurna sampai hujung jari kamu. Apa yang ada kat hujung jari? Bananah. Bananah di sini bukan maksud pisang. Ya? An-nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bananah. Banan maksudnya tips of our finger. Hujung jari. Later on, baru 100 tahun yang lepas, saintis dapat jumpa, rupanya tidak ada dua manusia yang mempunyai jalur cap jari yang sama. Sehingga sejak 100 tahun yang lepas, dia jadi identiti kita. IC kita cukup cap jari. Dulu, zaman kita kecil-kecil, cap jari tu ada dekat IC. Sebelah kanan, sebelah kiri. Identiti. Sekarang dah tak ada dah IC tu. Jadi, saya nak cerita apa tadi? Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ni semua Allah cerita tentang kebesaran dia. Tetapi daripada sekalian makhluk, yang paling utama sekali nak menceritakan tentang Allah, maksud bila kita nak kenal Allah tu kita kena kenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak dapat kenal zat Allah secara zat dirinya. Kita dapat kenal Allah melalui sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatannya. Dan makhluk yang paling sempurna yang Allah buat dengan perbuatannya, yang paling pekat dalam menceritakan tentang sifat-sifat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak kenal Allah, pintu paling utama kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kenal sifat rahmat Allah, kenal manusia yang digelar sebagai rahmatan lil alamin oleh Allah Ta'ala sendiri. Rahmat sekalian alam. Kalau nak kenal rahmat Allah, kajilah tentang bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Di situ kita dapat idea, wah, Rasulullah sahaja sudah kasih sayang pada umat dia. Kalau begitulah Nabi, ini kan lagi Allah SWT. Jadi macam tu. Sebab Nabi SAW, baginda lebih sayang kita lebih daripada ibu bapa kita. Ya.
Tak ada ibu bapa yang menyayangi anak dia lebih daripada Rasulullah SAW menyayangi manusia. Tak ada. Sebab tu kita kena cinta Rasulullah lebih cinta kita kepada kedua ibu bapa kita. Anak-anak kita pun tak kasih sayang pada kita macam mana Rasulullah sayang pada kita. Sebab tu kita kena cinta Rasulullah lebih daripada cinta kita kepada anak-anak kita. Ya. Jadi salah satu sifat yang ada pada Allah SWT adalah malu. Malu. Sifat malu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang menekuni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jumpa banyak hadis Allah Ta'ala malu untuk mengazab hambanya yang ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala malu nak azab hamba-hambanya yang sanggup beriman walaupun sudah usia tua, sanggup istiqamah di atas iman. Allah Ta'ala malu nak azab hamba-hambanya yang dah beruban tapi masih teguh di atas keimanan. Ya. Tu kita faham kalau Rasulullah ada sifat malu macam ni, Allah lebih malu lagi. Allah malu untuk nak mengembalikan doa-doa yang diminta oleh hamba-hambanya dengan tangan kosong. Sebab tu setiap doa dikabulkan oleh Allah SWT. Tak ada doa yang tak dikabulkan. Semua doa diperkenankan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tak dapat kat dunia, Allah simpan ke akhirat. Yang penting semua doa dikabulkan Allah. Ini kenapa sifat malu Allah SWT. Allah malu hamba-hambanya dan minta pada Allah dan berdoa pada Allah dan mohon pada Allah, tapi dia tak dapat apa-apa. Sedangkan Allah Maha Dermawan. Kita kalau kat dunia ni pergi masuk rumah orang dermawan, balik macam-macam dapat. Ya. Dia sneaking sana macam balik dah macam bawa keripik itu, keripik ini. Ya. Macam-macam. Barang-barang dapur pun dia bagi. Ya. Ini bau makhluk yang dermawan kat dunia ni. Ya, Allah Maha Dermawan. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Malu. Ya. Baik. Nanti seorang yang nak mendalami tentang sifat malu ni, nanti boleh cek di internet lah, sifat malu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dia keluarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana Allah Ta'ala bersifat malu. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya, wabihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Waqi', hadatsana Sufyan, daripada Mansur, daripada Musa bin Abdullah bin Yazid Al-Kathmi, daripada Maula Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah memandang kemaluan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau berkata, aku sama sekali tidak pernah melihat kemaluan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga aibnya. Hatta isterinya sendiri tidak berpeluang untuk memandang kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain juga Sayyidah Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah juga tidak pernah memandang kemaluannya, iaitu memandang kemaluan isterinya. Ya, bila bersama dengan isterinya, baginda akan berada di dalam cadar. Baginda akan berselimut. Baginda orang yang malu, pemalu. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka, ya, begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha malu. Oleh kerana itu Allah Ta'ala tak suka hamba-hambanya yang membuka aib orang lain. Sebab antara makna aurat adalah aib. Bila kita buka aib orang, bermakna kita buka aurat dia. Kita cerita pekung orang, cerita keburukan orang. Dalam arti kata yang lain, kita buka aurat dia sebenarnya. Aurat tu aib. Ya. Allahumma astur auratina wa amir rawatina. Doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku. Maksud tutuplah auratku, maksudnya tutuplah aibku. Ya. Dalam doa ni bukan minta Allah bagi kita pakaian untuk tutup kabut tu. Bukan itu semata-mata.
tapi tutup aib kita. Kita banyak aib di dunia ni. Kita banyak kelemahan. Kenapa kita nak cerita lagi kelemahan orang lain sedang kita sendiri banyak pekong pada diri kita? Banyak lagi kita nak kena perlu fix up pada diri kita. Jadi ya Allah, tutuplah aib-aibku. Ya Allah, baikilah aku. Ya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tak suka hamba-hambanya yang Allah dah tutup aib dia, tiba-tiba dia divulge kepada orang lain. Dia dedahkan pada orang lain. Suatu perkara yang kadang-kadang aib yang dia buat pada waktu silam, Allah dah tutup aib dia sampai tak ada siapa pun tahu. Tiba-tiba dia dah tua dengan bangganya, saya waktu tu begini, saya begini, begitu. For what? Allah Ta'ala murka kepada seseorang yang Allah dah tutup aib dia pada masa silam dia, pada waktu muda. Tetap tiba-tiba dia sendiri dedahkan pada orang lain. Ya. Kadang-kadang dia dedahkan dalam keadaan dia bangga pula tu. Dia buat dosa dan maksiat tu. Dia dedahkan supaya nak tunjukkan yang dia inilah kaki maksiat ke apa dan sebagainya. Allah tak suka sesuatu yang manusia apabila Allah dah tutup aib dia, diam, cukup bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat pada Allah. Ya. Minta ampun pada Allah. Dan untuk menceritakan, untuk manusia korek-korek aib orang lain, lagi Allah tak suka. Sebab tu di hari akhirat, orang jenis korek-korek cerita online aib orang lain, orang macam ni payah nak lepas daripada api neraka. Ya. Banyak dosa-dosa yang boleh diampunkan di akhirat untuk terlepas daripada api neraka. Tapi salah satu yang payah untuk lepas, orang jenis korek-korek, intai-intai, cari-cari, gali-gali berita aib tentang orang lain. Ya. Zaman sekarang lagi mudah nak cari aib. Tengok internet je, Google. Ya. Korek. Tak ada faedah pun. Dia tak ada kena-mengena dengan diri dia. Padahal keindahan Islam ni, tinggalkan benda yang tak ada kena-mengena dengan kita. Makin korek, makin sia-sia. Masa membazir dan mengotorkan hati kita. Mendatangkan persepsi negatif terhadap orang lain. Baik-baik kita ada sangka baik dia, kita selama ni dah kita korek aib dia, lepas tu kita sangka buruk pada dia. Padahal tugas kita untuk bersangka baik dengan semua orang. Tak kisahlah orang tu macam mana pun, kita bersangka baik. Tapi jika seorang saja nak tahu aib dia, saja-saja nak tahu. Ya. La yadkhulul jannah al-qattat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada beberapa perkara yang susah di akhirat untuk orang tu terlepas daripada api neraka. Antaranya takabur, antaranya lelaki dayus, antaranya adalah al-qattat, itu orang-orang yang suka khabar angin. Ya. Orang yang percaya kat internet tu, itu semua khabar yang kita tak tahu macam mana nak usul periksa betul ke tak betul. Wartawan tulis untuk nak sensasikan berita kontroversi, lalu orang yang mencari, baca, lalu dia percaya apa yang wartawan tulis. Yang tujuan dia untuk, memang tujuan untuk controversial, untuk nak sensasikan cerita tu, untuk nak lakukan dia punya portal dan juga website dia supaya dapat iklan banyak, dia dapat duit banyak. Kemudian manusia percaya cakap dia. Yang lebih dahsyat lagi, baca tajuk je dah faham semua sekali. Tak payah nak baca dalam, dah cukup, oh tajuk je dah cukup aib dia. Padahal mungkin tajuk tu nampak macam aib dia, tapi sebenarnya dia nak pancing orang untuk buka supaya dia dapat duit. Setiap kali orang buka, dia ada bahagian dia. Duit dia daripada internet. Dia dapat saham dia. Ya. Jadi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala benci dan muka kepada orang yang cari aib orang lain. Dia sendiri sudah pun banyak aib, dah banyak bertaubat pada Allah, muhasabah, muraqabah, fix up. Ya, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Di hari akhirat, manusia akan diseru dengan nama ibundanya. Di akhirat, ketika manusia diseru, kalau macam saya, Muhammad Iqbal bin Sharifah Hamidah Al-Attas,
Dia panggil ibundanya. Allah maha malu kalau tiba-tiba di akhirat, kalau dipanggil seorang yang nama ayahnya yang sebenar. Oh, ingatkan selama ni yang tu ayah dia. Maksudnya mak dia main kat belakang punya. Oh, baru tahu. Selama ni binkan yang tu. Kat akhirat, oh, punya ayah dia yang tu punya waktu muda tu pernah jumpa main belakang. Sembunyi-sembunyi. Bersekedudukan. Jadi, dalam sebuah riwayat mengatakan, manusia di hari akhirat, Allah nak tutup aib orang. Lihat bagaimana Allah maha malu. Lihat, sifat malu Allah SWT. Manusia akan dipanggil dengan nama ibundanya. Baik. Bab yang ke-50. Babu ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Dan salah satu cara perubatan Rasulullah adalah dengan berbekam. Cara Rasulullah maintain kesihatan adalah dengan berbekam. Lebih-lebih lagi kita dah dalam dunia vaksin ni, bagus bekam. Dia keluarkan dia punya, tak tahu ada apa dalam vaksin tu, cecair tu dah masuk dalam kita punya badan, eloklah berbekam. Dia keluarkan kalau ada darah-darah kotor, bekam ni dia tarik darah kotor daripada diri kita. Baik. Untuk perempuan pun ada, just Google je FB. Ya, bekam untuk wanita. Nanti yang datang tu wanita lah yang bekam. Ya. Bukan lelaki. Perempuan yang datang bekam. Yang tu lelaki pun ada bekam untuk lelaki. Ya. Macam urut. Ada tukang urut wanita. Yang perempuan urut perempuan. Bekam pun begitu. Ada. Di KL ni lebih mudah dapat lah. Kat kampung-kampung susah nak dapat. Kalau kawasan KL ni memang ada. Kadang-kadang ada yang jenis datang ke rumah, ataupun kadang ada yang jenis ada pusat dia sendiri, pusat berbekam untuk wanita. Baguslah. Zaman-zaman vaksin ni kita tak tahu apa yang ada dalam vaksin tu. Wallahu alam. Ya. Jadi dengan bekam ni dia tarik toksit-toksit yang ada dalam badan kita. Ya. Tak sakit. Ya. Tak sakit. Dia bekam tang sini, bekam tang sini, bekam tang sini. Nanti kalau nak buat kat kepala pun boleh. Dia akan cukup bahagian tu je, bahagian yang dia nak letak cup. Dalam bahasa Inggeris dia panggil cupping, bekam dia panggil cupping. Tak sakit. Dia cuma nanti untuk darah tu dia akan cucukkan jarum sikit je. Satu sikit-sikit lah dia cucuk sikit untuk supaya dia nak permukaan luar kulit kita tu, permukaan luar tu yang ada darah kotor. Ya. Yang tu dia akan sedut. Baik. Hadis yang pertama, wabihi qala haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Ismail bin Ja'far. Daripada Humaid berkata, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya tentang pekerjaan sebagai tukang bekam. Beliau menjawab, bekam kan tukang tarik darah. Darah kan kotor. Boleh ke bekerja sebagai benda-benda yang kotor macam ni? Beliau menjawab, baginda Rasulullah SAW berbekam. Baginda SAW dibekam oleh Abu Taibah. Baginda SAW memerintahkan untuk memberikannya 2 sak makanan. Sak maksudnya sak gantang. Dan bahasa kita gantang. Kalau mud, cupak. Bahasa Arab, cupak dipanggil mud. Kalau gantang dipanggil sak, dipanggil sak. 2 gantang makanan, maksudnya tepung ke gitu, ya. Baginda SAW bercakap dengan tuannya. Abu Taibah ni hamba sahaya kepada ada orang lain lah. Dia buat kerja sampingan. Zaman dahulu ada hamba sahaya yang selain dia buat tugas untuk tuan dia, dia dibenarkan untuk cari kerja sampingan untuk cari wang
untuk dia nak tebus diri dia sendiri untuk merdekakan. Katakan tuan dia, saya letak harga kamu 10,000, kamu dapat kumpul 10,000 bagi saya, 10,000 dirham, awak bebas merdeka. Jadi biasanya hamba sahaya macam ni, mereka akan diberikan kesempatan lah dalam sehari tu, masa daripada pukul berapa untuk dia cari pekerjaan sampingan. Jadi ini pekerjaan sampingan Abu Taibah ni, selain beliau adalah hamba sahaya kepada tuan dia, beliau cari rezeki melalui berbekam. Dan kita bagi upah pada dia. Bermaksudnya kerja bekam ni okey, suci, rezekinya halal. Baginda bercakap dengan tuannya, iaitu tuan kepada Abu Taibah, kemudian meletakkan kharajnya. Baginda SAW bersabda, meletakkan kharaj ni maksudnya untuk kurangkan, untuk minta diskaun. Meletakkan kharajnya untuk minta diskaun supaya tuan dia bagi kekurangan lah, bagi kurang. Katakan tuan dia kata, kamu dalam masa 100 hari, setiap hari kamu bawa 3 gantang gandum kepada saya. Katakan kamu dapat istiqamah 3 gantang gandum setiap hari, lepas hari yang ke-100 kamu merdeka. Contohnya macam tu. Tapi Rasulullah nak buat baik kepada orang yang berbekam dia tadi, untuk baginda sendiri yang jumpa dengan tuan dia untuk nak nego. Boleh tak daripada 3 gantang jadikan 2 gantang, supaya dia taklah terlalu berhempas pulas nak mencari. 2 gantang okey setiap hari, lepas 100 hari merdeka. Itu maksudnya meletakkan kharajnya. Sebenarnya meletakkan tu lebih baik kalau diterjemahkan minta dikurangkan. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik perubatan kalian adalah dengan berbekam. Atau perawi ragu, jadi Rasulullah berkata, sesungguhnya perubatan yang paling sesuai untuk kalian adalah dengan berbekam. Berbekam ni sesuai untuk orang tua pun boleh, untuk orang muda pun boleh, untuk lelaki pun boleh, untuk perempuan pun boleh. Hadis yang berikutnya, bihi qala hadatsana Amar bin Ali, hadatsana Abu Dawud, hadatsana Warqa bin Umar, daripada Abdul Ala, daripada Abi Jamilah, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW berbekam dan memerintahkan kepadaku untuk membayar upah. Kemudian aku memberikan kepada tukang bekam upahnya. Wabihi qala hadatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani, hadatsana Abdah, daripada Sufyan As-Sawri, daripada Jabir, daripada Asy-Sya'bi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata, sesungguhnya baginda Nabi SAW berbekam di 2 urat berhampiran dengan leher, dan di antara kedua-dua bahunya. Kemudian memberikan kepada tukang bekam upahnya. Sekiranya upah bekam itu haram, tentulah baginda SAW tidak akan memberikannya. Kalau pekerjaan tu tak okey, baginda tak akan beri upah. Kalau baginda bagi upah, bermakna pekerjaan itu pekerjaan yang halalan thayyibah. Wabihi qala hadatsana Harun bin Ishaq, hadatsana Abdah, daripada Ibnu Abi Layla, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Nabi SAW memanggil pembekam. Ini rasanya tadi yang sama Abu Taibah tadi tu. Kemudian beliau membekam baginda Nabi SAW. Baginda kemudian bertanya kepada pembekam itu, berapa kharaj kamu? Iaitu berapa kamu punya, berapa kharaj ni, kos merdeka yang tuan kamu letak untuk kamu. Pembekam menjawab 3 sak', iaitu 3 gantang. Iaitu setiap hari dia kena bagi 3 gantang pada tuan dia. Kemudian baginda SAW meletakkan, ini atau maksud meletakkan di sini menggugurkan dari membayar 1 sak' untuknya dan menyerahkan upahnya. Maksudnya begini, meletakkan sini baginda jumpa tuan dia, kata boleh tak minta diskaun daripada 3 gantang setiap hari jadikan 2 gantang setiap hari. Tuan dia setuju. Tuan dia setuju. Daripada 3 gantang jadi 2 gantang. Dan Rasulullah SAW serahkan upah orang tersebut untuk dia dapat lepas hari tersebut, iaitu 2 gantang. Bagi dia upah dia 2 gantang. Ini cerita tadi yang Abu Taibah tadi. Baik.
hamba sahaya ni zaman sekarang tak ada, jadi orang tak berapa nak faham konsep hamba sahaya ni. Cuma zaman dulu sikit, di istana raja-raja ada harem. Harem tu adalah dalam konsep hamba sahaya. Tapi bahasa kita guna istilah gundik, ya, dah bahasa Melayu. Kita tak guna perkataan jariah, ya, kita guna bahasa kita gundik. Kemudian orang yang tak faham kata, raja-raja ni dulu banyak gundik, ya. Kemudian gundik tu dia faham perempuan simpanan. Ya. Wah, raja-raja ni Islam pula tu. Raja Turki lah, Raja Melaka lah. Oh, banyak mistress ya mereka ni. Lah, apa yang awak faham mistress tu? Ini hamba sahaya. Ini valid dalam Islam. Seorang raja boleh ada 1,000 hamba sahaya perempuan. Dan mereka boleh bergaul dengan 1,000 semua walaupun tanpa akad nikah. Sebab pemilikan secara hamba sahaya lebih kuat daripada akad nikah. Kan suami nak jadi suami kepada isteri kena akad nikah. Ya. Akad nikah, ijab kabul. Adapun untuk seorang memiliki hamba sahaya, akadnya akad pemilikan. Kalau dia beli, akad dia beli. Akad beli tu dia lebih kukuh, lebih kuat daripada akad nikah. Pemilikan yang dia ada pada hamba sahaya tu lebih kuat. Jadi dia boleh bergaul dengan hamba sahayanya yang tidak ada suami, ya, untuk bersama dengannya. Cuma kadang-kala negara-negara yang tertentu sebab dah terlalu ramai anak, ya. Sebab setiap hamba sahaya yang dapat lahirkan anak kepada tuan dia, dia punya status hamba sahaya naik kepada ummu walad. Dia dah tak hamba sahaya biasa, dah bukan jariah biasa, dia dah ummu walad. Dia status dia lain dah. Ya, sebab dia melahirkan anak kepada tuan dia. Kalau tuan dia tu raja, lahirkan anak raja lah. Tapi kebiasaannya raja ni dia akan ada isteri daripada darah gahara, ya, isteri yang bangsawan, ya. Biasanya isteri pertama mestilah bangsawan, sebab anak itu anak mesti yang ada baka kepimpinan. Sebab yang baka kepimpinan daripada kecil mereka nak tumbuh membesar untuk mempunyai daya kepimpinan, ya. Daripada kecil dah memang untuk ke arah memimpin negara. Jadi kalau perlu dia faham sistem ketenteraan, hantar jadi tentera, jadi askar, belajar ke India, belajar ke UK, belajar ketenteraan. Sebab kalau apa-apa berlaku darurat dalam negara, anak-anak raja yang kemudian jadi raja, dia kena jadi komando perang. Dia tak sama macam ahli politik. Ahli politik ni waktu perang mereka boleh duduk di mana-mana. Ya. Anak raja ataupun raja mereka tak boleh duduk dalam istana, mereka kena pimpin perang kalau waktu darurat. Sebab tu anak-anak raja wajib belajar askar. Wajib belajar ketenteraan. Tak ada siapa anak raja yang tak belajar tentera. Tak ada. Tanya anak Sultan Selangor, Sultan Johor, semua mesti belajar askar, tentera, semua kena naik kuda. Sebab anything happen in country, mereka kena pimpin rakyat jelata. Bukan ahli politik. Ahli politik tak kisah mereka nak join ke tak join. Tapi yang akan pimpin rakyat jelata, ya, orang yang pegang tentera diraja, orang yang pegang polis diraja. Sebab tu dia panggil diraja. Sebab nanti kalau waktu darurat, ini semua bawah raja. Mereka semua kena ikut raja berperang, bertempur. Ya. Baik. Jangan salah faham dah kalau seseorang baca raja Islam daripada Turki, ada harem. Banyaknya harem, beratus-ratus harem. Ya. Dalam Islam tidak ada limit untuk memiliki harem tersebut. Kalau dia ada 2,000. Kalau ada 10,000 harem. Yang berkenar 4 tu, itu isteri, ya. Itu akad nikah dibenarkan sampai 4 sahaja. Tapi when we are talking about hamba sahaya, ini tidak ada limit. Tidak ada limit. Ya. Kalau dia ada 1,000 lah. Adakah semua dia boleh bergaul dengan semua 1,000? Ya, dia boleh bergaul dengan semua 1,000 tu dengan syarat perempuan itu bukan isteri orang lain. Kalau dia ada isteri orang lain, dia tak boleh bersama.
Cuma dalam sejarah kita akan jumpalah sedikit kebincangan. Biasanya raja ni dia akan ada anak daripada anak darah gahara, daripada isteri yang baka raja. Nanti daripada yang so-called kita panggil gundik-gundik pun melahirkan anak-anak juga. Nanti berlaku perang saudara. Sebab yang ni rasa kami lah anak raja juga, kami juga ada anak bangsawan, kami juga. Yang ni berebut-rebut takhta. Tu biasa terjadi jugalah, pernah terjadi dalam sejarah. Di alam Melayu ni pun pernah terjadi begitu. Ya. Baik, hadis yang berikutnya, bihi qala hadatsana Abdul Quddus bin Muhammad Al-Antar Al-Basri, hadatsana Amar bin Asim, hadatsana Hammam dan Jarir bin Hazim, kedua-dua berkata hadatsana Qatadah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW berbekam pada 2 urat leher dan tengkuk. Baginda sallallahu alaihi wasallam berbekam pada 17, 19 dan 21 hari bulan mengikut kalender Islam. Ya. Tanggal Islam, maksudnya kalender Islam ni waktu Rasulullah tak ada lagi kalender Islam, yang ada bulan. Bulan-bulan dalam Islam zaman Rasulullah dah ada. Ya. Bulan apa? Bulan Syawal, bulan Ramadan, bulan Rajab. Ini bulan-bulan ni dah ada zaman Rasulullah. Tapi yang tahun hijrah tu zaman Rasulullah tak ada. Iaitu zaman bila ada? Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Baru beliau stipulate lah, beliau tetapkan hijrah sebagai permulaan kalender tahun Islam. Ya. Tapi bulan-bulan tu dah ada zaman Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah lagi dah ada dah nama-nama bulan. Ya. Jadi yang bulan-bulan tu lah sebab dia ikut bulan ya. Bulan ni month, diikut bulan. Penentuan month ada berdasarkan moon. Dia tak ya. Kita berdasarkan apa? Kita berdasarkan matahari, sebab kita panggil solar. Kita punya kalender yang Masihi kita, yang kita guna. Kalender Gregorian kan, dia panggil kalender Masihi, dia panggil solar calendar. Dia berdasarkan perubahan matahari. Itu yang dia lain daripada bulan. Kalau kita Islam dia berdasarkan bulan. Dalam solar kita berdasarkan kita 365 hari kan setahun. Dalam kalender Islam ada 360 hari. Ya, ada 360. 355 hingga 360. Biasa ada beza 10 hari. Setiap tahun ada beza 10 hari. Ya, antara kalender Islam dengan kalender Masihi. Yang Islam dipanggil lunar calendar. Lunar maksudnya bulan. Kalau solar tadi matahari. Kalender berdasarkan matahari. Kita Islam kalender berdasarkan bulan. Tapi menariknya, month tu sebenarnya memang daripada perkataan moon. Ya, maksudnya sejak zaman dulu patutnya yang lebih tepat untuk kiraan bulan, month adalah berdasarkan moon. Keterkaitan yang rapat antara month dengan moon. Ya. Walhasil, kita berdasarkan bulan ni ada hikmah. Saya lihat ada hikmah ya. Tarikh-tarikh ni bukan sia-sia. Kenapa Rasulullah bila berbekam ada tarikh-tarikh yang tertentu? Ia pasti disebabkan peredaran bulan tu sendiri. Ya. Kenapa? Pada pengamatan saya, peredaran bulan ni dia boleh memberikan kesan dan impak kepada cecair yang ada di bumi ini. Dan kita perlu faham diri kita ini terdiri daripada 70% cecair. 70% liquid dalam badan kita termasuk darah kita. Ya, 70% diri kita ini terdiri daripada air. Demikian juga muka bumi ini terdiri daripada 70% air. Daratan 30, lautan 70. Air 70% bumi ini. Diri kita pun macam tu. Diri kita pun sama macam bumi ni. 70% air, 30% tubuh fizik. Ya?
yang bukan cecair. Jadi bulan peredaran bulan ni dia memberi kesan kepada cecair. Jadi berbekam pada tarikh yang tertentu, dia dapat waktu yang tepatlah supaya darah dia mengalir dengan baik. Kalau mungkin salah silap hari bulan, sekali bekam keluar tak henti-henti darah dia. Sebab yalah, kalau waktu bulan yang mengambang ke apa, boleh jadi dia tarik darah lebih gushing kan, lebih gushing. Kalau kita laut tu, pasang surut tu disebabkan apa? Pasang surut tu dia kesan daripada bulan, ya. Daripada bulan. Nanti orang tanya, macam mana bulan ni? Dia kat atas, kat mana dia? Kasih efek macam mana pada pasang surut? Tu tanya saintis lah, saintis yang kaji. Saintis kata pasang surut yang ada di lautan tu adalah kerana peredaran bulan. Bulan tu dia ada graviti dia tersendiri. Jadi dia dapat tarik laut tu. Pasang surut. Jadi seperti mana air laut yang membuka cecair dapat menerima kesan sebagai asbab kesan daripada bulan, demikian juga darah yang ada pada kita. Jadi memang ada waktu-waktu yang lebih sesuai untuk berbekam. Bukan bermakna tarikh lain tak boleh berbekam, tak. Tapi ada waktu-waktu yang Rasulullah suka tarikh itu untuk dilakukan bekam padanya. Hadis yang terakhir bab ini, wa bihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur anba'ana Abdul Razzaq daripada Ma'mar, daripada Qatadah, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan berihram di Malal pada telapak kakinya. Malal adalah sebuah tempat sekitar 17 batu daripada Madinah. Maksudnya baginda dah nak ke Mekah, keluar sikit daripada Madinah tu, baginda dah lepas Bi'r Ali, dah berihram, dan satu tempat nama Malal, tempat tu baginda berhenti berbekam. Maksudnya tak ada masalah untuk orang yang berada dalam keadaan ihram untuk berbekam. Jadi berbekam bukan salah satu daripada perkara yang dilarang ke atas orang-orang yang sedang berihram. Ya. Baik, sampai di situ. Ada soalan? Ada soalan tak? Ya, silakan. Lagi sekali? Bekam? Fashtu. Nama dia Fashtu. Bahasa Arab ke? Ya. Fashtu. Boleh hasil apa saja rawatan untuk buang darah kotor ada sesuatu yang baik. Cuma saya tak tahulah fashtu tadi, tapi berbekam tu menjadi petanda bahawa apa saja rawatan, kalau selain daripada cara bekam, ada cara untuk nak buang toksid daripada badan kita, ianya adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja rawatan untuk buang toksid dan buang darah kotor daripada badan kita, itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Kalau derma darah itu boleh menyebabkan darah kotor terkeluar tak? Kalau derma darah tak pasti pula. Kalau derma darah tu menyebabkan boleh ganti dengan darah yang baru, buatlah. Kalau itu sesuatu yang boleh mendatangkan kesihatan, itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Baginda ajarkan, mana-mana yang kamu jumpa kat mana-mana budaya, kalau perkara itu baik, itu termasuk dalam Islam. Walaupun Rasulullah tak pernah buat benda tu. Rasulullah dah ajarkan, al-hikmatu dhallatul mu'min. Perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang boleh datangkan manfaat kepada kita, walaupun ia ada pada tradisi orang luar, ada budaya orang luar, selagi mana ia tak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah, kerana segala yang baik di alam dunia ni ianya adalah hak milik Islam.
Sebab Islam adalah satu-satunya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam adalah agama yang penuh kebaikan. Dia apa saja kebaikan yang ada di dunia ini, ambil, kata Rasulullah. Ambil. Itu kerana segala yang baik itu adalah barang keciciran orang mukmin. Barang keciciran ni perlu dipungutlah. Orang mukmin punya. Pungut, ambil kebaikannya. Kalaulah katakan rawatan akupuncture, tak pernah dengar pula hadis kata Rasulullah buat akupuncture. Tapi kalaulah dibuktikan akupuncture itu bagus, buatlah. Ya. Feng Shui. Feng Shui. Macam mana Feng Shui? Mari saya cerita Feng Shui. Feng Shui ni ada sisi yang di-endorse oleh Rasulullah SAW, ada sisi yang ada dalam Feng Shui yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, dalam Feng Shui dia ada satu aspek konsep yang dipanggil sebagai Sui. Sui. Bukan lang sui Sui. Ada lagi satu dinama Ong. Ong. Oh, ini banyak Ong. Maksudnya tuah. Sesuatu yang dilakukan, diharapkan dengan buat benda tu mendatangkan tuah. Dia panggil Ong. Ada panggil Sui. Dia panggil sial dan kesialan. Dia melakukan sesuatu perkara ataupun sesuatu perkara yang terjadi itu, dia mengambil alamat, ini alamat sial ni. Alamat tak elok. Dia panggil, ini Sui ni. Dia menyapu, sekali sapu kena kaki. Sui. Sui. Banyak Sui. Ya. Okey. Feng Shui ada Ong, ada Sui. Yang Sui ni, ianya adalah bertepatan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ya, selagi mana apa yang dilakukan tu tak ada melibatkan perkara yang haram, maka digalakkan. Bukan bertepatan, memang digalakkan untuk seseorang itu mencari sesuatu yang boleh mengambil alamat, dapat tuah, dapat harapkan kebaikan daripada Allah, kerana ia termasuk dalam konsep sangka baik kepada Allah SWT. Jadi bila dia bersangkutan dengan sangka baik kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Anna inda zanni abdi bi. Baik, ingat baik-baik hadis Qudsi ni, Allah Ta'ala berfirman, aku ada di atas persangkaan hamba-Ku terhadapku. Sekali lagi saya ulang, Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, aku ada di atas persangkaan hamba-Ku terhadapku. Baik, di atas konsep-konsep yang penting ini, maka konsep Ong yang ada dalam Feng Shui itu, ianya kita terima, kita ambil. Ya. Kalau dia kata perabot letak macam ni, insya-Allah ada Ong, bismillah. Letak pasu bunga, bismillah. Ya. Yang Ong-Ong ni kita ambil sebab memang Rasulullah pun suruh. Ya. Apa saja yang kamu rasa boleh datangkan Ong, datangkan tuah. Ya. Anak kita degil-degil bertuah punya anak, guna bertuah. Jangan kata sial celaka punya anak, berdebah, jangan. Kita jangan doakan yang buruk-buruk, maki hamun anak-anak. Dia jadi doa. Mulut orang mukmin ni doa. Ya. Bertuah punya anak. Ya. Dulu tu Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, dulu waktu kecil dia nakal. Dia pecahkan sepecah sini, mak dia kata bertuah punya Imam Masjidil Haram. Lama-lama besar-besar jadi betul-betul Imam Masjidil Haram. Nama dia Imam Abdul Rahman Sudais. Itu anak nakal tu waktu kecil. Pecah sana, mak dia kata bertuah punya Imam Masjidil Haram ni seorang ni. Ya. Bab Ong Feng Shui memang Rasulullah sentiasa lakukan, kan? Ada perkara-perkara yang Rasulullah, kalau waktu kemarau, kalau Rasulullah pakai baju, bagi dia terbalikkan, dan untuk tanda semoga dengan terbaliknya syal yang beliau pakai itu, Allah Ta'ala terbalikkan hal keadaan kemarau kepada hal afiat. Kadang-kadang berdoa, bila tolak bala, kita terbalikkan agar semoga Allah terbalikkan keadaan. Kan ada orang rasa tolak tu macam bala tu. Macam tu. Sebenarnya tak balik yang Rasul ajar ni berbalik. Balik tu maksudnya tu. The flip of the hand tu, semoga Allah Ta'ala flip the situation.
Untuk fenomena yang terjadi, semoga Allah flipkan daripada yang buruk kepada yang baik. Bila doa Allahumma rfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal bala waz zina waz zalazila wal mihan wasu'al fitan ma zahara minha wa ma batan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu dia waktu doa balak. Tapi kalau waktu doa balak dia nak doa macam ni, dia tak ada masalah, ya. Tak payah nanti kenapa pula dia doa ke bawah pula? Bukan Allah ada kat atas ke? Percaya Allah kat atas pun dah masalah, problem. Sekali dia terbalik pula. Apa hal pula tu? Allah ada kat mana? Sudah. Tak ya, ini just isyarat. Macam dia minta minta Allah Ta'ala, dengan isyarat ni Allah Ta'ala ubah keadaan. Ya. Kalau masak daging akikah tu masak manis, mudah-mudahan manis akhlak bayi tersebut. Itu dalam bahasa hadis dipanggil tafaul. Dalam kitab tafaul, iaitu melakukan suatu perkara untuk optimism, untuk beroptimistik. Bukan untuk bermistik, ya. Beroptimistik tu, apa maksud optimistik? Maksudnya untuk nak kita bersangka baik, sebab kita nak harapkan kebaikan daripada Allah. Bersangka baik, mudah-mudahan kita masak daging akikah ni tak pecahkan dia punya tulang kat tengah, mudah-mudahan anak ni tumbuh membesar dengan tulang yang kuat. Jadi nak pecahkan kat mana? Tulang tadi, kat sendi-sendi dia je. Kat tengah-tengah jangan potong. Sebab tu saya kalau buat akikah, kena cari orang yang pandai potong akikah. Ya. Adapun suwi, yang ini Rasulullah kata tak ada dalam agama Islam. Agama kita terima tafaul, kata Rasulullah, dan kita tolak kepercayaan suwi. Macam Feng Shui ni kata kalau buat macam ni dia bawa suwi. Ini nombor 14, ini suwi. Jadi kalau naik lift, mana pula nombor 14 ni? Ya. Kita orang Islam, kita jangan ambil dia macam tu pula. Ya. Sebab itu sebab kepercayaan suwi ni dia termasuk dalam bersangka buruk pada Allah SWT. Yang ni tertolak dalam agama kita. Kita tak terima. Suwi ni kita tolak, kita ambil yang ong je. Selagi mana benda tu tak haram, silakan, tak ada masalah. Segala yang baik di alam dunia ni, Rasulullah kata kita kaut, itu budaya kita. Itu budaya Islam, itu tradisi Islam. Walaupun Rasulullah tak pernah lakukannya. Segala yang baik semua hak milik Islam. Klaim itu hak kita. Ya, ataupun kalau tak klaim pun kita boleh mengamalkannya. Wallahu alam, sampai di situ. Mohon didoakan Cik Kamariah binti Ismail dan sakit buah pinggang kritikal, ditidurkan sejak hari Sabtu. Mudah-mudahan Allah kurniakan syifa yang sempurna kepada beliau dan kurniakan kesembuhan yang segera dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah ya bihamdih, subhanakallah ya bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.